Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dengan Tazkirah Online siri yang keempat. InsyaAllah tuan-tuan Jadi kita dah hari yang ke-35 kot. 35 ke 34 macam itulah. Jadi syukurlah tuan-tuan masih diberikan kesihatan yang baik. Jadi seperti biasa kita akan sambung lagi kita punya taklim kita ataupun tazkirah ringkas kita. Masih lagi di dalam bab takwa tuan-tuan masih lagi dalam bab takwa. Kita masih lagi dalam kitab Fadilat Amal, kisah para sahabat. Jadi kisah ni berkisah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memuntahkan susu daripada harta zakat. Pada suatu kali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meminum susu dan beliau mendapati rasanya lain daripada biasa. Beliau telah bertanya kepada orang yang membawa susu itu, bagaimana susu ini diperoleh? Orang itu menjawab, di padang pasir sana ada sekumpulan unta zakat sedang digembala dan saya telah pergi ke sana. Pengembala-pengembala itu telah memerah susu unta-unta tersebut dan sebahagian telah diberikan kepada saya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memasukkan jarinya ke dalam mulut dan memuntahkan ke semua susu itu. Keterangan, para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa berfikir supaya bahagian-bahagian anggota badan mereka tidak terbentuk daripada sumber yang syubhah. Apatah lagi daripada sumber yang jelas keharamannya sebagaimana yang telah berleluasa pada zaman ini. Jadi tuan-tuan maknanya tingkatan takwa ini menentukan dengan tindakan-tindakan kita lah. Sebenarnya orang boleh nampak betapa takwanya seseorang itu sebenarnya. Tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ni kita kisah kita dah pernah dengar tentang Rasulullah SAW termakan kurma yang dijangkakan mungkin kurma sedekah. Sayyidina Abu Bakar kan sanggup memuntahkan makanan yang telah ditelan, hampir ditelannya dalam keadaan lapar. Dia keluarkan balik sebab dia tak nak sumber makanan ini membentuk menjadi badan mereka, menjadi subur di badan mereka, kemudian akan dibakar oleh api neraka. Jadi tuan-tuan kita dah dalam siri yang keempat. Banyaklah kisah-kisah yang kita dengar dan juga apakah tindakan-tindakan yang perlu kita buat. Cuma bertakwakah kita? Ini bukan untuk tuan-tuan semua tuan-tuan maknanya mungkin untuk kita semualah kan, termasuk dengan saya sekali. Maknanya saya yang berkata ini bukanlah sayalah yang paling baik, tetapi kita berusaha untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan bagaimana kita nak mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa? Jadi di dalam Al-Quran Allah telah memberikan kita cerminan bagaimana nak mengenali orang-orang yang bertakwa. Okey, dalam surah Ali Imran ayat 103 hingga 135 ada disebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa ini bagaimana. Cuma bila kita tengok maknanya bahawa orang yang bertakwa ini Allah bagi tahu bahawa mereka ini akan diberikan ganjaran syurga. Berapa besar syurganya? Langit dan bumi luasnya. Itu secara asasnya lah bagaimana sebenarnya Allah memberikan kita pengetahuan tentang nikmat-nikmat kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam surah Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada, iaitu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat iaitu keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya tuan-tuan kenapa kita nak jadi orang bertakwa? Sebab janji Allah ialah kita akan dapat syurga. Syurga itu seluas mana tuan-tuan? Seluas sebidang langit dan bumi. Allah subhanallah besar tuan-tuan kan. Cuma bila kita berada di akhirat nanti hidup kekal abadi, mungkin luas tu pun kita rasa macam tak cukup luas, tapi insya-Allah tuan-tuan dengan rahmat Allah, Allah akan bagi lebih banyak daripada itu. Mana kita kena gandakanlah amalan kita. Cuma okey baik.
Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan? Saya nak kongsikan bahawa macam mana kita nak kenali ciri-ciri orang-orang bertakwa. Baik, dalam surah Ali Imran ini diceritakan tentang 5 kategori. 5 kategori untuk mengenali orang-orang yang mempunyai ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat 133. Bukan, minta maaf tuan-tuan. Ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini sifat orang yang pertama, kategori yang pertama. Was-sarra'i wad-dharra. Maknanya apa tuan-tuan? Orang ini ialah orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ini yang pertama. Dia bagi derma, maknanya dia infak harta dia dalam keadaan senang dan susah. Keadaan senang tak ada masalah, memang duit banyak belaka. No hal. Tetapi bila dalam keadaan susah. Tapi orang yang bertakwa dalam keadaan susah juga, dia masih lagi berminat, berniat hendak menginfakkan harta beliau. Jadi kita nak jadi macam itulah. Dalam keadaan susah begini, ramai orang yang memerlukan bantuan. Kita ada sikit, bagi sikit. Kalau kita ada banyak, kita bagi banyak. So, maknanya was-sarra wad-dharra. Maknanya dalam keadaan senang kita bagi, dalam keadaan susah pun kita bagi. Ini yang pertama. Kategori orang yang pertama, ini ciri-ciri orang bertakwa. Maknanya diinfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun keadaan susah. Baik. Mari kita tengok yang kedua. Baik, yang kedua, masih lagi dalam ayat 134, wal kazimin. So kita tengok wal kazimin ni orang yang mampu menahan marah. Okey. Ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ada ciri yang kedua, orang yang mampu menahan marah. Orang yang kuat itu bukan sebab badan dia sadar, otot dia besar, orangnya tinggi, boleh makan 7 pinggan, tak ada tuan-tuan. Maknanya orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang mampu menahan marah dia. Wal kazimin. So adalah ciri yang kedua. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi maknanya kalau kita tengok benda-benda sekarang ini, kalau kita tengok dekat laman sosial, nak marah belaka, contoh kan, tak puas hati, tak sehaluan dengan kita, tak sependapat dengan kita. Insya-Allah tuan-tuan, khilaf ni macam-macam lah, perbezaan pendapat juga banyak. Jadi kita kena sabar, kita kena menahan marah kita. Jangan kita luahkan sangat, terutama di laman sosial. Kalau luah ramai orang tengok. Kalau nampak cantik tak apa, kalau nampak hodohlah kita. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Itu adalah sifat yang kedua untuk orang yang bertakwa, ialah dia mampu menahan marah. Baik. Yang ketiga, yang ketiga ialah wal afi nan ninas. Yang maknanya dekat sini ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dia bagi maaf pada orang lain. Jadi maknanya kalau orang buat silap, orang buat salah, dia maafkan. Ini maknanya dia tak tertaluk kepada orang Islam sahaja, bahawa orang yang bagus ini, orang yang bertakwa ini, dia mampu memaafkan orang walaupun orang tu orang bukan Islam. Jadi kita nak jadi macam itulah. Maknanya yalah, kita dalam Islam diajar tidak ada resis. Yang ini buku, yang ini lain, tak ada tuan-tuan. Jadi maknanya by fakta, kalau orang tu layak untuk dimaafkan, kita perlulah memaafkan dia orang. Jadi ini antara dia, sifat yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah sifat yang ketiga, orang yang memaafkan orang. Baik. Yang keempat, sifat yang keempat, Allah suka orang yang berbuat ihsan. Buat ihsan. Maknanya berbuat ihsan ni maknanya kalau Allah suka orang bertakwa ni, bila kita tengok dia ni suka buat baik. Dia suka buat baik. Dan dia suka melihat orang buat baik. Kan? Cuma sekarang ni viral jadi ada ustaz yang banyak membantu orang lain, ada orang tak puas hati, cakap nak menunjuk-nunjuk. Jadi ini kita tak nak sebenarnya tuan-tuan. Niat dia itu wallahu alam. Innamal a'malu binniyat. Niat ni Allah saja yang tahu, kan? Tetapi secara zahirnya bila kita nampak orang buat baik, kita sokong Kita sokong apa benda yang dia buat baik. So kita jangan pertikaikan niat dia kenapa nak menunjuk ke. Wallahu alam. Tetapi orang yang bertakwa, bila dia nampak orang buat baik, syukur, alhamdulillah, dia kata okey, sokong. Lain tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri ganjaran itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Mana orang yang bertakwa dia suka melihat benda-benda yang baik. Baik. Yang kelima ialah mereka apabila melakukan perkara keji. Maknanya orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, orang bertakwa bukan maksum. Maknanya dia buat salah, dia buat silap, dia ada buat maksiat, terlepas kata, perbuatan yang tak betul. Ada. Dia masih lagi orang bertakwa, tetapi bila dia melakukan benda-benda begini, dia rasa sedih. Dia cakap, Allah, berdosanya aku, ya Allah. Hai. Ini sifat orang bertakwa. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Dia merasai bahawa dia telah menzalimi diri kita sendiri. Jadi bila
kalau kita tengok banyak doa-doa ketika kita ditimpa dengan COVID-19 ini, kalau doa-doa sewaktu munajat ada disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik tu. Jadi maknanya orang-orang bertakwa dia kena kembali pada Allah. Kita kena renung balik. Jadi 1 2 3 4 orang boleh nampak jelas belaka dah. Orang suka derma, baik, settle masalah. Kan? Suka maafkan orang, settle masalah. Bagus belaka. Suka infak duit, settle masalah. Cuma yang tu mungkin lepas-lepas nanti mungkin kita boleh kongsikan. Cuma bila kita tengok yang kelima ni tuan-tuan, muhasabah ni penting. Macam tadi saya pernah cerita tentang, mungkin pagi tadi kot, saya pernah cerita tentang Hansi, bagaimana sifat orang Jepun mencapai kejayaan. Dia orang banyak buat reflection, buat muhasabah diri. So ini yang paling penting. Jadi kita nak orang yang bertakwa dia sentiasa muhasabah balik diri dia. Kembali kepada Allah. Allah, aku banyak buat silap. Ya Allah. Inilah masa yang tuan-tuan dah kena PKP ni renung-renung selalu sebenarnya. Kan? Letak tangan atas dahi pun tak ada masalah tuan-tuan. Jadi inilah. Kita imbau kembali kesalahan-kesalahan yang kita pernah buat tuan-tuan. Jadi serba ringkas ni tuan-tuan. Jadi kita ambil masa kan muhasabah balik diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak tingkatan takwa kita tingkatan yang sempurna tuan-tuan. Jadi ada 5 kategori ataupun 5 ciri bagaimana kita nak mengenali diri kita sendiri. Tuan-tuan jangan reflect orang lain, jangan duk pandang orang lain, pandang diri kita sendiri. Ya Allah, aku ni infak tak duit aku, kan ni tengah tak ada duit ni aku sanggup tak bagi. Sekarang nak derma lagi senang tuan-tuan, semua dekat laman sosial dalam FB. Tapi masuklah laman-laman sosial yang agak meyakinkan kan. Saya suka tengok dekat Malakat Mall. Jadi Malakat Mall ni kita tahu satu organisasi yang besar. Jadi kita selain daripada kita menderma dan juga kita menyokong BMF. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita tengok balik aku ni pemarah atau tidak, suka cari salah orang ke tidak. Jadi kita reflect balik. Kalau kita ada perangai macam tu, kita ubah. Tak payah nak khabar, ya Allah aku banyak tu pergi masuk kat laman sosial, dosalah aku. Tak ada tuan-tuan. Just kita terus ambil tindakan kita. Tuan-tuan Jadi insya-Allah jadi itu sajalah serba sedikit reflection untuk saya dan juga perkongsianlah untuk sahabat-sahabat semua kan. Surau Taman Sri Sentosa ini adalah tazkirah online kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, selagi saya mampu saya akan cuba usahakanlah untuk tazkirah online ini. Cuma saya mengharapkan jugalah ada sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk sama-sama untuk memberikan tazkirah online, dipersilakan boleh maklumkan kepada saya. InsyaAllah kita akan gila-gilalah setakat yang kita mampu. Jadi tuan-tuan, akhir sekali kita masih dalam PKP, stay at home, jaga kesihatan dengan baik. Okey, kerap basuh tangan. Kalau keluar pergi membeli kan, jangan lokek sangat nak tukar baju terus kan. Basuh baju balik, basuh baju kemudian mandi semula, tak ada masalah. Jagalah kesihatan sebab kita tak tahu PKP ni berapa lama. Kemudian penyakit COVID-19 ini mungkin sukar untuk kita hapuskan seterusnya. Cuma yang penting sekali kita kena lakukan penjagaan diri, kebersihan diri. Buatlah garis panduan yang sepatutnya, bagi tahu pada family tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah semoga COVID-19 ini dapat kita settlekan ataupun kita dapat menghadapi dengan cara yang baik insya-Allah. Cuma bila kita tengok negara-negara jiran kita, Singapura, Indonesia, Thailand kan. Jadi bantulah mereka dengan cara kita berdoa tuan-tuan Kita doakan untuk mereka, moga mereka juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kan tahap kesihatan mereka. Jadi kita di kawasan Asia Tenggara ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita selitkanlah dalam doa-doa kita untuk negara-negara jiran kita itu insya-Allah. Begitulah saja tuan-tuan serba sedikit. Jadi itu saja. Kita tangguhkanlah majlis kita ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.